Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Irbad bin Zulhizam, Bometrik 0499797. Pada hari ini, saya diberi tugasan untuk mengkritik terjemahan syair yang telah diterjemahkan oleh saudara Iskandar bin Zainal Fitri. Pada rangkap ke-11 dan juga yang ke-12. Ya laha ni'matan walaysa bibid'in an tajuz asy-syamusu riqqal baduri durratun min dhuraka taskunu bahran wa kadzaka ad-dar sakinun fil bahuri. Ya Tuhan, berikanlah nikmat bukannya bala ketika munculnya matahari menutupi luka zahir. Bak mutiara tinggal di hujung sendirian, adapun mutiara muncul di lautan. Ini hasil terjemahan yang telah dibuat oleh saudara Iskandar. Baik. Bagi saya, laras bahasa yang digunakan oleh saudara Iskandar di sini ialah laras bahasa kreatif. Berdasarkan pengetahuan kita, laras bahasa kreatif ini terhasil daripada gabungan di antara cetusan imajinasi penterjemah dan juga pengarang. Ia juga berfungsi berdasarkan pengalaman dan juga bentuk perasaan penterjemah kepada pembaca sasaran. Jika dilihat secara teliti, laras bahasa sastera yang digunakan oleh saudara Iskandar di sini berbentuk naratif yang berciri-ciri menggunakan bahasa cerita sehingga tidak terkesan formal, melainkan mudah untuk dicerna. Dan juga bagi saya, ianya berbentuk puitis yang bertujuan untuk menarik minat pendengar supaya menekankan maksud pembicaraannya. Adapun dari segi ketepatan makna, pada rangkap ke-11, bagi saya, terjemahan ya yang telah digunakan oleh saudara Iskandar lebih sesuai untuk digunakan wahai. Di rangkap ya Tuhan, berikanlah nikmat bukannya bala. Bagi saya lebih sesuai untuk digunakan wahai Tuhan, berikanlah nikmat bukannya bala, supaya ia nampak lebih menarik kepada imajinasi kita. Seterusnya, penambahan perkataan lalu pada rangkap ketika munculnya matahari menutupi luka zahir. Bagi saya lebih sesuai ketika munculnya matahari lalu menutupi luka zahir. Adapun yang terakhir sekali bagi saya, penggunaan adapun di sini, iaitu di rangkap adapun mutiara muncul di lautan, lebih sesuai untuk ditukarkan kepada begitu pun, supaya ia tidak tersasar jauh dari bahasa sumber. Sekian saja daripada kritikan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muhaimin bin Abdul Aziz dan saya akan mengkritik terjemahan syair yang diterjemahkan oleh saudara Muhammad Hadi bin Barzani. Berikut adalah syairnya. Anta syamsud duha faminka yufidu subhu ma fi min diya'in wa nuri. Qad ataka ar-rabi'u yaf'alu ma ta'murhu fi'la 'abdakal ma'mur. Kau pada waktu pagi adalah matahari yang memberi manfaat, yang memberikan sinar dan cahaya. Tibanya musim bunga mengikuti aturanmu seperti hambamu yang mentaati perintahmu. Baik, laras bahasa yang digunakan oleh saudara Muhammad Hadi dalam menterjemahkan syair ini ialah laras bahasa yang mudah dan kreatif. Laras bahasa ini merupakan bentuk terhasil daripada gaya cipta atau gabungan di antara imajinasi dan pengalaman. Fungsi laras bahasa ini adalah untuk menyampaikan mesej kepada pembaca sasaran. Dan bagi saya, laras bahasa yang digunakan oleh saudara Muhammad Hadi ini sangat mudah untuk difahami. Baik, dari segi penggunaan kata, pada rangkap ke-13 dalam bahasa sasaran, iaitu Anta syamsud duha faminka yufidu subhu ma fi min diya'in wa nurin. Kau pada waktu pagi adalah matahari yang memberi manfaat, yang memberikan sinar dan cahaya. Yang memberi sinar dan cahaya, pada pandangan saya, ianya sesuai kalau ditukar kepada terdapat padanya sinar dan cahaya. Hal ini kerana ia lebih sesuai dengan maksud bahasa sumber. Oleh itu, penggunaan terdapat padanya lebih sesuai digunakan dalam konteks ayat ini. Baik, untuk dari segi ketepatan makna dalam terjemahan bergantung pada penghasilan sesuatu terjemahan tersebut. Ketepatan makna di sini dapat dilihat daripada hasil terjemahan yang dilakukan oleh penterjemah. Ketepatan makna adalah apabila semua maklumat yang terkandung dalam teks sumber dipindahkan kepada teks sasaran. Baik, itu sahaja kritikan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Ashraf Ismail. InsyaAllah pada hari ini saya akan menilai hasil terjemahan syair daripada sahabat saya Muhammad Syahmi bin Kushari. Baiklah. Bait yang ke-15 dalam syair yang saya bagi. Wakasal arda khidmatan laka ya maulah budunal muluki hudral hariri. Menterjemah dan musim bunga itu menyelubungi bumi seperti sutera hijau yang umpama berkhidmat di bawah naungan seorang raja. Baiklah. Kat sini kita tengok bahawa penterjemah menterjemahkan kasal arda bermakna dengan makna musim bunga yang menyelubungi bumi. Kat situ kita nampak bahawa kasar tu bukannya musim bunga, tapi kasar tu adalah satu kata kerja, fa'al yang digunakan dalam bahasa Arab, yang mana kasar ni dia bermaksud menyebabkan ataupun membawa kepada sesuatu yang menjadikan lepas kasar tu dua maf'ulun bih dalam aspek sintaksis. Jadi kita tak boleh untuk menterjemahkan kasar tu sesuatu musim bunga sebab tak kena dengan konteks ayat. Kalau kita tengok seperti sutera hijau yang umpama. Okey, kat sini nampak seperti dengan umpama. Pengulangan perkataan.
Okey, kalau betul lah nak menterjemah begini pun, kita kena tukar sama ada kita nak buang seperti ataupun umpama supaya untuk kita kekalkan dia punya seni dalam pembacaan teks, pembacaan masyarakat, teks dan terjemahan. Okey. Contohnya, menyambungi bumi, umpama sutera hijau yang berkhidmat di bawah naungan seorang raja. Umpama ni kita letak kat depan, kita buang seperti. Tapi, ni pun satu kesalahan di mana kalau kita tengok, benda tu tak jelas. Sutera hijau tu apa? Okey, sebab apa sutera hijau tu berkhidmat di bawah naungan seorang raja? Jadi benda tu lah yang orang kata satu kesamaran ataupun mendatangkan ketidakfahaman dalam kalangan pembaca teks terjemahan. Jadi saya tukar, apabila bumi berada bawah khidmat tuanku, wahai penjaganya. Okey. Tanpa penguasaanmu, bermaksud tanpa penguasaan raja tadi, akan menjadi seperti pokok yang ditiup angin. Al-Khudrul Harir, saya cari dalam Ma'ani, bermaksud bukan sutera hijau, satu benda yang lain. Tapi bila saya baca lagi, Khudrul Harir dia ialah keadaan pokok yang digoncang. Bermaksud benda tu diuji. Okey. Dia diuji dengan cabaran, dugaan. So, tanpa penguasaan raja tadi akan menjadi seperti pokok yang ditiup angin. Mungkin digoncangkan angin tu bersama, insya-Allah. Okey. Lepas tu bait yang seterusnya, fahiya tahtan fi zabrajatin khassa qadra'u tu'da bil lu'il mansyuri. Okey, penterjemah menterjemahkan, maka bumi pun menjadi lautan kehijauan yang berembun umpama mutiara. Baiklah. Kat sini kita nampak penterjemah seakan-akan mengatakan bahawa lautan kehijauan itu berembun. Okey. Dan saya tak nampak dekat mana keadaan lautan kehijauan tu boleh muncul dan macam mana dia tu berembun. Jadi saya cari perkataan takhtalun, bermaksud berubah, deserted. Okey. Dan zabrajatun khadra ni, zabrajatun ni dia batu, dia bukan batu permata, dia warna aquamarine. Secara dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka DBP ada perkataan aquamarine, bermaksud warna hijau yang warna biru seakan-akan kehijauan, yang mana warna tu sangat cantik. Dan kalau cari kat Google pun dia akan keluar benda tu. Yang mana iaitu akan maka ianya akan berubah menjadi seindah aquamarine. Okey. Tak terkalahkan oleh permata yang dibelah. Okey, permata satu tu kalau kita belah kita akan nampak dia punya isi dalam tu cantik lah. Tapi kalau mana kata tadi batu permata tu jauh lebih cantik daripada permata yang dibelah. Jadi saya rasa itu je dari saya. Terima kasih Ustaz. Syukran ala husni istima'ikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وغدت كل ربوة تشتهي الرقص بثوب من النبات القصير. Ini penterjemah iaitu Akil bin Samsul Kamal dan penterjemah telah melayaniku setiap sejuta keinginanku yang seumpama pakaian singkat daripada tumbuhan, yakni kain sutra yang akan dipersembahkan kepadaku. Okey, penterjemah menggunakan laras bahasa yang kurang jelas. Dari aspek ketepatan makna pula, perkataan rabuatin diterjemah sebagai keinginan. Akan tetapi menurut kamus Oxford Fajar edisi keempat, perkataan ini bermaksud bukit atau busuk.
perkataan pakaian pula perlu diubah kepada berpakaian. Sekiranya diterjemah syair itu menggambarkan bukit bukau datang dengan keadaan menari dan melambai-lambai berpakaikan daun-daun tumbuhan. Gaya cerita yang digunakan oleh penterjemah agak sukar difahami kerana syair tersebut agak tinggi unsur bahasanya. Banyak unsur alam diaplikasikan dalam syair ini sehingga wujudnya metafora dan personifikasi setelah diterjemah. ظل للناس يوم عقدك هذا الأمر عيد سموه وعيد السرور. Penterjemah telah menterjemah syair ini, iaitu perjanjianmu telah dinantikan manusia pada hari yang dijanjikan. Dinantikan pula oleh penghuni yang memerintah untuk perjanjian kebahagiaan itu diraihkan. Penterjemah telah menggunakan laras bahasa yang kurang jelas dan sukar difahami. Menurut ketepatan makna, penterjemah menggunakan pendekatan semantik, iaitu teks terjemahan terpengaruh dengan teks asal, menyebabkan teks terjemahan sukar untuk difahami. Pada penelitian saya, makna syair perlu difahami dan diaplikasikan menggunakan bahasa sasaran. Dalam konteks gaya cerita, penyair menggambarkan hari itu seolah-olah suatu hari yang cukup bahagia dan ternanti-nanti sebuah keputusan yang besar. إن يكن عيدهم بغير هلال فالهلال المنير وجه الأمير. Penterjemah telah menterjemah syair ini, iaitu sekiranya hari raya tiba tanpa anak bulan, maka yang bercahaya itu adalah wajah seorang raja. Penterjemah telah menggunakan laras bahasa yang mudah untuk memudahkan baca sasaran. Menurut konteks ketepatan makna, Kataan Aid diterjemah sebagai hari raya. Ini menunjukkan penterjemah menggunakan kaedah at-takaful. Menurut Kamus Oxford Fajar edisi keempat, bahawa Aid diterjemah sebagai perayaan, kenduri atau pesta. Saya berpendapat bahawa penyair bukanlah bermaksud sedemikian, akan tetapi perkataan ini digunakan menunjukkan wujudnya kegembiraan pada hari tersebut, walaupun hari itu tidak mempunyai sebarang perayaan. Pada pendapat saya, perkataan Aid perlu diterjemah sebagai hari sahaja. Begitu juga pada perkataan hilal. Penterjemah menggunakan kaedah at-takaful yang bermaksud anak bulan. Ini berdasarkan Kamus Oxford Fajar edisi keempat yang membawa maksud anak bulan atau bulan sabit. Akan tetapi penterjemahan yang dilakukan adalah lebih tepat sekiranya diterjemah sebagai bulan sahaja. Mengikut konteks gaya cerita, penyair menggambarkan hari tersebut tiada bulan yang menerangi, akan tetapi kegembiraan seorang raja diumpamakan sebagai bulan purnama yang menerangi. Kesimpulannya, setelah dianalisis, saya telah mengubah beberapa terjemahan yang dilakukan oleh Akidni Samsul Kamal pada bait 17 dan 18 dan terjemahan dilakukan oleh Subhi bin Muhammad Yusuf pada bait yang ke-19, iaitu pada bait yang ke-17, wawadat kullu rabwatin tashtahir wiqsa bisawbin min an-nabati qasiri. Bukit bukau datang melambai-lambai bertangankan daun tumbuhan yang rendah. Pada bait yang ke-18, Zalla linnasi yawma aqdika hadal amra Aid samuhu Aid as-surur, di mana manusia menanti keputusan mereka pada hari yang cukup bahagia. Pada bait yang ke-19, إن يكن عيدهم بغير هلال فالهلال المنير وجه الأمير. فالهلال المنير وجه الأمير. Meskipun hari mereka tanpa bercahayakan bulan, namun wajah raja itu bersinar umpama bulan purnama.